يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. 313. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seorang hakim berkata, 4 macam siapa yang ada dalam dirinya, siapa yang ada di dalamnya, maka ia haram dari kepada kebaikan. Pertama, orang yang sombong kepada bawahannya. Nombor 2, orang yang durhaka kepada kedua ayah bondanya. Ketiga, orang yang menghina orang-orang asing. 4, orang yang menghina orang-orang miskin kerana kemiskinannya. Ini kata-kata orang yang ulama, ya. Disimpulkan 4 macam siapa yang ada dalam diri dia, pada diri dia, maka haramlah dia daripada kebaikan. Maksudnya kalau ada 4 benda ini pada orang tu, pada diri dia, maknanya dari sudut kebaikan macam tak ada pada orang tu, ya. Walaupun dia buat baik, tetapi macam terlindung. Orang tak ingat kepada kebaikan dia kerana ada benda ni. Pertama sekali, orang yang sombong kepada bawahan. Ini ramai ni, ya. Sama ada sombong kepada orang bawahan ini atas nama dia pegawai kerajaan yang atas, ataupun dia majikan, ada syarikat sendiri, ya. Dia ada syarikat sendiri, maka di bawah dia adalah pekerja-pekerja. Dengan pekerja bawah ni dia sombong. Dan ini banyak kali saya sentuh ini, ya. Kadang-kala kita, Allah Ta'ala bagi rezeki lebih. Kerana apa dia? Kerana ada orang bawah kerja, ya. Tuan-tuan bayangkan, satu syarikat yang besar, ya, kutip sampah je, ya. Kutip sampah tu dapat kontrak kutip sampah. Yang kutip tu siapa dia? Mestilah orang bawah, kan. Orang bawah yang kutip, ya. Takkan bos nak kutip, ya. Dan kerana orang bawah kutip, maka dia dapat kontrak dan dapat orang panggil bayaran daripada kontrak itu dengan sejumlah benda yang besar lah, sejumlah dengan angka yang besar. Tetapi ada ke tidak time-time sekali-sekala lah, maknanya sekali-sekala kita orang panggil, terutama sekali dekat-dekat raya, bagi bonus besar sikit, banyak sikit kepada pekerja bawahan tadi, di mana kalau takdirnya puak-puak ni yang buatnya orang panggil mogoknya tak nak ambil tak nak ambil sampah ke, kerana memikirkan gajinya sikit, kan, boleh jadi dia ada, Allah Ta'ala buka fikiran dia tu menega goreng pisang pun di di Bangi, hampir 10,000 sebulan. Bukannya tak payah mengaji tinggi goreng pisang, kan. Mak kita pun tak ada mengaji tinggi pun, goreng pisang sedap, kan. Cuma itu saya kata, kekayaan ataupun rezeki ni betul-betul Tuhan bagi, ya. Goreng pisang, ya tak? Tapi orang tu budak tu budak universiti, di Bangi ada satu tu. Tapi saya nak ceritanya, goreng pisang ni tak payah kelulusan tinggi. Tapi kenapa yang tak ada kelulusan tinggi ni dia tak terfikir nak goreng pisang, ya? Goreng pisang pula petang je, orang pagi untuk goreng pisang, ya tak? Maknanya kerja dia daripada, tak silap saya, pukul 3 tu dia dah pergi dah, sampai pukul 7, 3 hingga pukul 7, 4 jam, ya. Tapi dia buka banyak cawangan sebab dia cerdik. Ini orang cerdik lebih sikit. Kalau satu tempat tu saja tak boleh dapat 10,000,
kan, tapi dia ada, tak silap saya ada 5 cawangan. Jadi dia ambil sikit-sikit, dan saya tanya dia, berborak dengan dia pun, dia kata dia memang dia bagi pelebih pada pekerja. Maknanya betul, itu satu benda yang betul lah. Kalau dia bagi sikit, kawan tu mungkin berhenti fikir, baik aku buka sendiri. Cuma nak buka sendiri ni dia ada pula maknanya kesulitan, sebab dia buat tu tempat yang legal, apa ni, ada orang panggil, ada kebenaran majlis. Dia okey lah. Jadi saya nak ceritanya di sini bahawa satu, rezeki Tuhan bagi. Orang miskin ni ataupun orang tak mengaji tinggi ni, kadang-kala dia terbuka fikiran dia, dia buat lagu tu saja. Maknanya pada masa itu tak ada orang nak kutip sampah. Kalau dah tak ada orang nak kutip sampah, maka pada masa itu apa yang awak nak dapat? Awak buka satu syarikat kutip sampah, tapi tak ada orang nak kerja. Jadi sekarang ni, oleh kerana ada orang nak kerja, kenapa tidak diraikan mereka ini setahun sekali ke dengan bonus 3 bulan gaji ke? Bagi setiap bulan, bagi direct ke rumah isteri dia ke, anak dia ke, satu makanan yang menggembirakan hati isteri dia. Kalau bagi kepada suami, mungkin suami maknanya beli rokok ke apa benda, tak sampai benda tu tak menggembirakan suami, isteri dan anak-anak dia, bagi direct sekali-sekala. Baik. Jadi ada orang yang dia tak perasan bahawa kerana ada orang ni maka aku jadi lagu ni. Maka masa itu dia berlaku sombong kepada orang bawah. Maka pada masa itulah ulama ini kata haram bagi dia kebaikan. Memang majikan yang jenis pandang hina kepada orang bawah ni, orang bawah tu selagi mana dia boleh kerja, dia kerja. Tapi masa dia kerja tu dia akan sumpah seranah. Dah dia tak boleh nak pergi klien, dia kata dia tak reti dah benda lain. Tapi majikan pula sombong dengan dia. Jadi pada masa itu boleh jadi majikan tu baik dengan orang lain, kan, belanja kawan-kawan lain sama-sama korporat dia. Tetapi untuk nak belanja orang bawah tu tak ada. Jadi dia sentiasa dipandang buruk oleh orang bawah. Dan kalau benda ni pula diketahui oleh orang lain, maka orang lain pula akan pandang buruk pada dia. Orang luar lah, orang luar. Nombor 2, orang yang derhaka kepada kedua ayah bonda dia. Ini pun saya tak payah itulah, ini dah popular ungkapan ini. Nombor 3, orang yang menghina orang-orang asing. Orang asing, orang mari berdagang, negara kita banyak hak mari berdagang betul-betul, mari cari duit, bukan menyusah kepada kerajaan, mari cari duit. Jadi orang asing macam ni, kalau dia mari cari duit, terutama sekali dia kerja tempat kita, kalau dia kerja tempat kita, kita raikan dia, hormati dia atas nama apa dia? Paling tidak dia ni tetamu kita. Nak buat atas nama Ibnu Sabir pun boleh, terpulanglah, boleh belaka. Ibnu Sabir pun boleh, tetamu pun boleh, semua boleh belaka atas diri dia tadi. Baik. Nombor 4, orang yang menghina orang-orang miskin kerana kemiskinan dia. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang, tetapi Allah mewahyukan kepadaku supaya bertasbih dan bertahmid kepada Tuhan, dan selalu bersama-sama orang-orang yang sujud, dan ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga mati, mencapai keyakinan yang sungguh-sungguh. Ini dia nak kaitkan dengan kelebihan orang miskin, orang miskin. Jadi dia sebut di sini, Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Nak kumpul, tapi bukan tugas utama aku nak jadi pengumpul harta dan pedagang. Setakat orang Nabi hidup, daripada dia jadi Nabi tu sampai dia mati tu, dia boleh hidup, boleh buat kerja dakwah. Isteri 9, semua sekali 13, serentak 9. Untuk Nabi, jangan pasang bini 9 pula ikut sunnah Nabi, kan? Itu khas untuk Nabi je. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, hai manusia, jangan sampai kesukaran itu mendorong kamu untuk mencari rezeki daripada yang haram.
Sebab saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, matikan aku sebagai seorang fakir miskin, dan jangan dimatikan aku kaya, dan kumpulkan aku di mahsyar dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka sesungguhnya amat celakalah. Sesungguhnya yang amat celaka ialah orang yang miskin di dunia dan terseksa di hari akhirat." Jadi Nabi ni dia pertama sekali Sa'id Al-Khudri kata, "Wahai manusia, jangan sampai kesusahan kamu tu dorong kamu cari rezeki haram." Sebab dia kata, aku dengar Nabi kata, dengan doa dia, "Ya Allah, matikan aku sebagai orang fakir miskin, dan jangan matikan aku sebagai satu orang kaya." Kita ingatkan Nabi ni dia pernah ditawarkan, ditawarkan nak jadi Nabi kaya ke Nabi miskin. Tu dia punya orang panggil cerita ringkas lah ya. Nak jadi Nabi kaya, Nabi miskin. Baik. Nabi kaya, Nabi hebat, Nabi Sulaiman. Jadi Nabi ni dia pilih Nabi miskin. Bila dia offer begitu, bila diberi tawaran kepada Nabi begitu, maknanya apa dia? Nak jadi kaya ni tak ada masalah. Kalau dah kaya tu haram, tak boleh nak offer dah. Tak payah offer lah kalau dah haram. Tapi bila di offer kepada Nabi, boleh berlaku ni, engkau nak jadi apa? Nabi miskin, Nabi kaya. Ini sebab tu saya kata nak balance. Baca hak ni macam tak bagi kita jadi kaya tak? Tak, dia nak mengingat kepada kita, terutama sekali kepada orang miskin. Jangan susah hati, sebab Nabi minta doa kepada Allah supaya dia ni mati dan dia bersama dengan orang-orang miskin di hari akhirat besok. Jadi sebab apa dia benda ni ditimbulkan sampai satu bab besar, satu bab yang panjang ni. Cuba tengok dia start daripada muka berapa tu, 302 sampai 317, 15 muka surat. Bab miskin ni saja 15 muka surat. Panjang. Pasalnya kesian kawan miskin ni, kalau tak ada cerita bab lagu ni kesian dia. Dia terasa hina diri, tapi bila dengar lagu ni dia kata, "Oh, Nabi akan bersama dengan aku." Nabi pun minta doa supaya jadi miskin. Tapi boleh hidup. Miskin jangan sampai apa dia? Itu peringatan dia tu. Peringatan yang mula-mula tadi, miskin jangan sampai cari harta haram. Kerana miskin tak ada duit tikam toto. Petang-petang ada satu di Gombak ni, tak nak cerita lah di mana. Petang-petang tu kebetulan kedai toto tu sebelah restoran. Kalau pergi restoran tu sedap jugalah makanan dia. Kalau pergi kedai tu berserabut dengan orang, kalau belah petang lah, berserabut dengan orang beli toto, penuh kedai tu. Kita nak duduk pun payah. Sampai perangkat rasa, kalau aku duduk pun rasa macam aku syubhah aja. Duduk tengok orang duduk ni, duduk bincang dengan nombor-nombor apa benda, kita pun tak reti lah macam mana cara menikamnya apa benda. Jadi tengok muka Melayu belaka. Hak pakai songkok tinggi tu banyak juga pakai songkok, tapi ketayap tu tak ada lagi lah. Tapi kalau ada, saya duduk tengok ada satu benda lah orang beli toto ni, hak mana Melayu ni dia pakai topi. Itu Melayu yang jenis macam ni saya duduk nampak dianya jenis orang yang ada rasa malu lah sikit. Maknanya bila dia ada rasa malu ni al-hayah ni, malu ni sebahagian daripada tanda ada iman dia ada sikit. Maknanya orang macam ni tuan-tuan, kita kadang-kala jumpa dengan dia borak. Kalau boleh borak lah, kalau kita tahu dan kenal dia, ada ruang borak sikit 2-3 patah perkataan, insya-Allah dia akan berhenti. Sebab kalau dia tak ada perasaan malu, dia tanggal dia punya apa tu, topi keledar dia tu. Sebab dia malulah dia tutup supaya orang tak kenal, pakai topi. Malu itu maknanya iman ada. Boleh jadi dia orang sembahyang, macam saya pernah cerita dulu. Selalu ikut kuliah, kebetulan terkena. Kita pergi lalu tu terserempak dengan dia. Terserempak dengan dia keluar, dan bila dia terserempak tu dia tak boleh nak lari dah. Last kali dia kata tak ada apa-apa, beli sekali-sekala je ustaz.
Jadi bila kita tanya berapa kali kena, dia kata ada 2-3 kali, tak banyak sangat kena pun. Tapi dia kata sabar begitulah, macam ustaz ajar kena sabar, kan? Jadi dia, maknanya dia mengaji, dan saya pun kata tak apalah, belilah sampai dapat banyak, kan? Tetapi saya kata satu je, awak nak beli ke nak apa ke sekali, kuliah jangan tinggal. Sebab saya dah kenal dia, selalu saya duduk tengok lah, bukannya kenal apa kenal dia, satu orang yang selalu ikuti kuliah. Saya kata kuliah jangan tinggal. Lepas tu saya kata orang yang asi ataupun orang yang maksiat ni tuan-tuan, biar dia mari dengan kuliah. Lepas tu bagi saya siapa mari dengan kuliah perempuan, kalau tak bertudung mari. Jangan nak kata jangan masuk masjid ni, tak bertudung apa benda mari nak dengar kuliah. Biarlah dia tak bertudung. Kalau dia bertudung, boleh jadi dia dah bagus, tak payah dengar pun tak apa, seolah-olah begitulah. Tapi dia tak bertudung tu, dia tak bagus tu. Hidayah tak masuk. Nak masuk hidayah ni dah dimari bengkel kita. Masjid ni bengkel, kalau motor bengkel. Dimari. Takkan kita nak tolak kalau dah motor rosak. Mari. Takkan motor tu comel mari. Ni bos tolong beki motor saya. Bos pun pening kepala. Nak beki apa lagi, baru beli lagi. Ni saya nak tegur lah orang yang orang surau ke, ustaz ke, tok guru ke, orang yang tak elok kita tolak dia. Tak boleh mari masjid. Kalau tak elok tu lah kita nak supaya dia mari masjid, bengkel ni. Masjid ni bengkel, tempat nak beki manusia. Bila sebut bengkel, hok rosak lah. Ada orang ni manusia yang memang nampak gaya baik, tapi dia manusia selalu ada benda yang tak kena. Sebab itu dia kena selalu mari ke bengkel ni untuk nak beki. Mana tak kena? Hari semalam, sebab tu Hasan Al-Banna kata, kita ni kalau nak tidur, kalau boleh ingat, hari ni apa benda yang aku buat yang tak elok. Kalau ada benda tak elok, istighfar. Kalau ada benda elok, alhamdulillah. Besok beki hak tak elok. Baik, jadi bila dengar lagu ni, jadi Nabi kata Nabi bila dengar doa Nabi macam ni, dia kata, ya Allah, matikan aku sebagai satu orang fakir miskin, dan jangan matikan aku sebagai satu orang kaya. Kumpulkan aku di mahsyar dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka sesungguhnya yang amat celaka ialah orang yang miskin di dunia dan terseksa di hari akhirat. Jadi ini yang Nabi nak cerita, kan? Sebab tu bab ni panjang. Awak kalau miskin, kalau awak jauh dengan Allah, duk asyik beli toto, tak cari rezeki yang halal, maknanya awak hidup dalam dunia terseksa, hina. Akhirat besok pun awak hina juga. Takkan awak nak hina dua-dua tempat. Biar tentu awak seksa, susah di dunia, senang di hari akhirat. Orang lain pula senang di dunia, tak tahulah akhirat besok lagu mana. Kalau dia ni jenis ada kekayaan, rajin sedekah, tolong orang, gembirakan hati orang, senang dunia, senang akhirat. Tapi awak orang miskin ada potensi susah di dunia, susah di akhirat. Tapi nak suruh jadi senang susah di dunia, senang akhirat, awak kena rapat dengan agama je. Orang kaya, alhamdulillah awak senang dalam dunia. Tapi kalau awak hanyut dengan kekayaan, awak susah hari akhirat. Akhirat ni pula jenis sampai bila-bila, kekal abadan, selama-lamanya. Dunia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun gitu je. Akhirat besok kekal. Dan sebab tu bila kekal tu, kena ingatlah kepada kawan-kawan kita hak lain. Kalau boleh kita tak nak kawan-kawan lain kita tu kekal, terutama sekali yang kafir. Kafir ni tuan-tuan, Allah Rabbi, kekal selama-lamanya. Tuan-tuan kena kesian kepada orang kafir, sama ada orang putih ke, orang Cina ke, apa benda, India ke, orang asal ke. Dia tu tengok muka dia, muka kekal sampai akhirat kalau kita tak dakwah dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.